Alhamdulillah, Masjid Nabawi adalah antara tempat yang paling diberkati dalam dunia yang tersimpan di dalamnya. Terlampau banyak ibrah, terlampau banyak pengajaran yang kita boleh korek untuk menjadikan diri kita sebagai seorang Muslim yang lebih baik. Tapi ada satu perkara yang kita jarang korek, iaitu ibrah. Dan kita boleh dapat berkenaan dengan struktur dekat belakang ni, iaitu payung gergasi Masjid Nabawi. Tiang-tiang ini merupakan payung yang boleh buka sendiri. Kenapa boleh ada struktur ni? Sebabnya bila kita berada di tanah Arab, kita akan menghadapi cuaca yang sangat-sangat panas. Maka payung-payung ini semua melindungi para abid daripada bahang panas. Bayang-bayang payung ini terbuka pada 4 penjuru dan kawasan bayang-bayang itu menutupi 143,000 meter persegi. Jadi bayangkan dah berapa ramai orang yang beribadah di bawah naungan bayangan lindungan payung-payung gergasi ini. Alhamdulillah, banyak pahala bila kita belajar sains dan kejuruteraan. Kita boleh memberikan banyak manfaat kepada ummah. Dan siapa yang tak nak buat kebaikan kepada mereka yang dijemput untuk beribadah di Haramain? Di samping itu, 250 payung-payung yang tersusun ini membuatkan Madinah nampak sangat unik. Orang luar yang pertama kali lihat gambar Madinah ingat ini adalah bandar sci-fi canggih dari masa depan. Payung ini adalah projek di bawah Bin Laden Group bersama dengan syarikat arkitek Jerman yang diketuai oleh Mahmud Bodo-Rasch. Yang menarik tentang Mahmud Bodo-Rasch ini adalah beliau merupakan orang Jerman yang memeluk Islam. Lalu beliau terlibat dengan banyak projek pembinaan di Haramain. Antaranya juga adalah menara jam terbesar dunia yang berada di Mekah. Untuk buat payung ini, bahannya khas kena dipilih sebab bahan-bahan yang lain tak mampu nak menahan pancaran ultraviolet dari matahari. Bukan tu je, kain tu juga kena sangat-sangat tinggi kekuatan tegangannya. Ia kena mampu tahan tiupan angin yang cukup ekstrim. Ia kena elastik, warnanya kena stabil, tak mudah pudar. Ia kena tahan api dan perlulah ia untuk tahan ditembus cahaya. Maka nak mencapai semua keperluan ini, fabrik PTFE khas perlu direka untuk projek ni. Warna payung ni juga kalau korang perasan dia bukan putih. Sebab kalau putih, pancaran cahaya yang tembus tu boleh buat mata orang kat bawah jadi buta. Weh, bahayanya. Nasib baik diorang test dulu. Jadi warna yang dipilih adalah warna pasir. Dan kalau korang perasan juga ada corak motif Islam pada bayang-bayang yang dihasilkan. Jadi bila korang duduk di bawah teduhan payung ni, korang boleh alami pengurangan suhu sebanyak paling kurang pun 8 darjah Celsius. Tapi bukan kain dia je yang sangat mencabar untuk dijuruterakan, sebab kita tengah tengok binaan satu tiang, satu bangunan lah yang boleh buka dan tutup sendiri. Biasanya tiang dan bangunan tak ada apa-apa kerja lain, dia duduk statik je, dia tak buat apa-apa. Sedangkan payung ini pula adalah satu struktur kinetik yang boleh bergerak. Bukaan tiang ni pula sangat besar, 25 kali 25 meter, dan untuk setiap satu payung ia menutup kawasan seluas 625 meter persegi. Maka komponen mekanikal untuk payung ni dia sangat besar. Jadi selain daripada ia kena sangat-sangat kuat, rekaan dia kena bijak. Dan menariknya, kita pernah tengok struktur payung yang digunakan dalam mainan yang kita biasa tengok jual dekat pasar, iaitu satu mainan yang bernama Bebola Hoberman. Bebola Hoberman ni apa benda pula? Sebenarnya Ajar adalah buat konten pasal Bebola Hoberman ni, eksklusif di Durio Plus. Jadi jom kita subscribe ramai-ramai, link ada disediakan. Struktur boleh lipat yang kita tengok ni, rahsia utamanya adalah elemen-elemen macam gunting yang kita cantum-cantumkan. Bila kita cantumkan banyak-banyak, maka dia boleh jadi macam sistem sangkar
yang boleh berkembang dan menguncup. Rekaan payung gergasi Piazza Madinah ini terdiri daripada dua cincin. Cincin bawah kerja dia cuma bergerak dari atas ke bawah untuk kembangkan mekanisme payung. Jadi motor payung ni taklah gerakkan keseluruhan lengan-lengan payung macam yang kita sangka. Dia cuma gerakkan cincin ke atas dan ke bawah dan cantuman struktur gunting yang buat kerja kembangkan payung secara automatik. Haha, bijak kan? Dan untuk pastikan payung tu tak bertembung dengan jiran sebelah, setiap daripada diorang ada timing tersendiri. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang payung gergasi Masjid Nabawi yang sebenarnya bila kita belajar sains, bila kita belajar kejuruteraan, kita boleh korek banyak pengajaran, banyak ibrah daripadanya. Dan bila kita belajar sains lagi, kita sentiasa kena berfikir macam mana kita nak manfaatkan ilmu untuk memberikan lebih banyak kebaikan kepada manusia, khususnya untuk kita lebih mendapat lagi banyak pahala insya-Allah menggunakan ilmu yang kita belajar. Itulah yang kita kena sentiasa terapkan dalam hati dan pemikiran kita. Assalamualaikum.